Okay, hai. Assalamualaikum. Okay, baik, hari ni kita sambung macam mana kita nak lukis graf, laju dan masa. Okay, baik. Okay. Okay, sebelum ni kalau kita buat graf ataupun kita lukis graf laju dan masa, dia bagi dah siap-siap jadual kan. Okay, tapi ada sebilangan soalan dia tak bagi pun jadual tau. Dia bagi persamaan sahaja. Macam contoh dalam 6. Okay, contoh 6 ni. Okay, soalan dia, kadar perubahan laju terhadap masa sebuah kapal terbang yang sedang mendarat diberi oleh persamaan V sama dengan 800 tolak 1600 T dengan keadaan V ialah laju dalam kilometer per hour dan T ialah masa dalam jam. Lukis satu graf laju dan masa mewakili pendaratan kapal tersebut untuk tempoh 0 hingga 0.5 untuk masa. So, dekat sini kan kelas, kalau kamu nampak dia tak bagi pun jadual macam contoh sebelum ni. Dia hanya bagi persamaan sahaja. Persamaan dan juga range untuk persamaan tersebut. Jadi daripada situ, kita kena buat langkah kerja yang pertama kita kena buat jadual. So macam mana nak buat jadual? Kita tahu persamaan yang diberi adalah V sama dengan 800 tolak 1600 T yang cikgu highlightkan ni kan. Okey, kita tengok range yang diberi. Range yang diberi adalah ini. Ini range dia. Range lah. 0 lebih kurang daripada T kurang daripada sama dengan 0 dan lebih besar daripada 0. Bukan. T 0 adalah kurang daripada sama dengan T dan kurang daripada sama dengan 0.5. Maksudnya kat sini kan nilai T ni dia sama dengan 0 hingga 0.5. Itu maksud dia lah. Okay nah. Okay, so macam mana nak buat? Bila kita nak buat jadual ataupun bila kita nak buat graf. Okay, dalam graf kita kena ada sekurang-kurangnya 2 titik sahaja. So kalau benda yang paling senang adalah kamu tengok range ni. Range ini adalah 0 dan juga 0.5. So kita masukkan nilai 0 dan 0.5 di dalam jadual. Sebagai masalah sebab dia kata T mewakili masa. So kalau dah masuk jadual, kita kena cari laju lah. Laju tak cari lagi kan? Jadi nak cari laju, kita masukkan nilai 0 ini yang pertama ni ke dalam persamaan yang telah diberi. Contoh dia buat kat bawah ni lah. Apabila T sama dengan 0, so 800 tolak 1600, 0 jadi kat sini. So 800 tolak 1000 dalam kurangan 0, kita akan dapat 800 lah kalau kira dengan kalkulator. Okey, kalau ini pula untuk nombor 2, okey, V sama dengan 1600 T, mana dapat daripada soalan ni. Okey. Dan apabila T sama dengan 0.5, jadi kita masukkan 0.5 ke dalam persamaan. Kira pakai kalkulator, dapat 0. After that, bila dah buat jadual ni, barulah kita buat graf. Kita lukiskan graf. Ini adalah hasil lukisan graf. Okey nah? Okey, ini yang kita akan belajar. It's quite senang sebenarnya. Okey, cikgu akan cuba 2 soalan. Kamu akan buatlah yang lebih 2. Okey, baik. Okey, contohnya soalan 2. Latihan 5. Lukis latihan 5 muka surat 11. Okay, diminta lukis graf laju masa dengan membina jadual laju masa bagi persamaan berikut. Diberi V ialah laju dalam
minit per saat dan T ialah masa dalam saat. Okey. So kita tengok B. Okey, kita tengok B. Cikgu buat B Okay, soalan B, dia bagi V sama dengan 30T dan juga persamaannya adalah 0 T hingga 5. So sebenarnya macam mana kita nak baca had ni? T ni maksud dia T sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu maksud dia. Okey, so kalau nak buat banyak, kamu bolehlah tulis jadi dekat dalam jadual ni, dekat masa ni kan. Okey, sini letak 0, letak 1, letak 2, letak 3, letak 4 dan juga 5. Nah. Dari mana cikgu dapat had 5 ni? So 0 sampai 5 ni cikgu ambil had sini. Okey, boleh tak sampai situ? Okey, after that, lepas kita dah tahu masa, kita kena cek laju lah. Dari mana kita nak cek laju? Kita akan ambil daripada persamaan. Persamaan yang kita dapat adalah okey, V sama dengan 3T. So kita kena buat masuk satu-satu nilai 0 sampai 5 ni ke dalam persamaan. Contoh, V sama dengan 3T. Okey, katakan T sama dengan 0. Katakan T sama dengan 0. So kita masukkanlah ke dalam formula V sama dengan 3. Sini T kan? T kita 0. So 3, 0. Okey, boleh? Jadi kira dalam kalkulator. Okey. 3 dalam kurungan 0 dan kita dapat nilai dia 0. So sini 0 lah. Okey, seterusnya. Katakan T sama dengan 1. So V sama dengan 3. Okey, sini T kita adalah 1. So 3, 1. Jadi tekan kalkulator kamu. 3 dalam kurungan 1 akan dapat 3. So sini 3 lah. Okay, next. Katakan T sama dengan 2. So V sama dengan 3. Okay, T kita 2, so tulis T tu gantikan dengan 2. So 3 darab 2. Kalau tak tahu 3 darab 2, tekan kalkulator lah. 3 dalam kurungan 2. And then kita akan dapat 6. Di sini 6. Okey, teruskan 3 sampai 5 pula. Okey, katakan T sama dengan 3. Okey, jadi V sama dengan 3. 3 darab 3, 9. Macam tu. Okey, seterusnya. Katakan T sama dengan 4. So, V sama dengan 3, gantikan T, gantikan 4 ke dalam T, kita akan dapat 12. Katakan T sama dengan 5. So, V3 dalam kurungan 5 sebab T ni kita tukarkan ke 5. So, 3 darab 5, 15. Okay, okay, so kat sini adalah 12, sini adalah 15. So, apa yang berlaku? Okay, dah complete dah jadual kita. And then kita bolehlah buat graf.
Kita lukis graf. Okey. Okey, untuk lukis graf, yang atas ni paksi paksi X, yang bawah ni dekat paksi Y. So paksi X kita adalah masa. Masa T per. Okey. Masa mewakili T dalam unit saat. So Y pula, tulis je laju. VMS. Tulis je apa yang dalam bracket tu. Okey nah. Okey, so kita buat plot lah graf. Okey, kita plot. Paksi X dulu kita plot. So setiap dua kotak kita akan tulis. Kita akan draftkan graf. 2, 3, 4, 5. Cikgu pakai saja nombor yang ada dekat dalam graf ni. Pasal apa? Range dia sama. Sini tambah 1, sini tambah 1. 0 tambah 1 dapat 1. 1 tambah 1 dapat 2. 2 tambah 1 dapat 3. Range dia sama. So cikgu pakailah. Okey. Ini pun cikgu akan pakai range yang sama. Sebab sini 3. Sini 3 tambah 3. 6. 3 tambah 3. 9. So boleh pakai 3. 6. 9. 1, 2, 1. 5. Boleh? Okey. Dah kita buat draft, kita dah boleh plot lah. Okey. Kita baca satu-satu lah. Rabu nak padam ni. Okey, so 0, 0 dekat sini tempat dia. Okey. So kotak yang kedua 1, 3. Sini 1. X nilai dia 1, Y nilai dia 3, naik atas. Kat sini lah. Okey. So ini pula kotak yang ketiga, X dia 2, Y dia 6. So dia naik atas sini lah. Okey, yang kotak yang ketiga, X dia 3, Y dia 9. Atas sini lah. Kotak yang seterusnya 4, X 4, Y 12. Kotak yang terakhir, X sama dengan 5, patutnya atas 15. Okey, kita dah plot. Ni kotak yang pertama, kosong-kosongan ni. Tersepa kan? Gitu. Okay nak? Okay, sorry. Okay, inilah kita dah plot dia jadi macam ni. So, after you plot, dah habis plot, bolehlah garis. Boleh garis. Okay, kita garis lah after that. Macam tu. Okay. So, kita dapatlah garisan graf seperti ini. Okay, dia ada pelbagai cara kamu nak buat. Macam tadi kamu ambil saja dua titik ni jadi 0,5 itu pun boleh. Ataupun kamu buat satu-satu seperti cikgu buat ni pun boleh. Nah. Okay, seterusnya nak buat soalan mana pula? Soalan D. Okay, soalan D. Berikut adalah maklumat tentang perubahan laju sebuah kenderaan dalam tempoh 20 minit. Berdasarkan maklumat berikut, lukis graf laju lukis graf laju masa untuk menentukan gerakan kenderaan itu. Okey. So kat sini dia tak bagi persamaan, dia bagi maklumat lah. Okey, baik. Apa yang berlaku? So dia kata yang pertama, okey. Daripada maklumat ini kita kena isikan ke dalam jadual. Ini maklumat yang diberilah, maklumat. Daripada maklumat ni kita kena isi dalam jadual ni lah. Okey. So yang pertama dia ada cakap bahawa
Laju awal sama dengan 70 meter 75 kilometer per jam. So laju awal kita assume dia kosong lah. Dia start daripada kosong berkelajuan 75. Okay. Okay, seterusnya 5 minit berikutnya. So kosong tambah 5. Kita akan dapat 5 lah kat sini masuk. Pasal apa dia tak nak? Tak nak. Okay, so 5 minit berikutnya. 5 minit yang berikutnya. Sorry. Okay, 5 minit yang berikutnya. Jadi kita kena tambah 5. Okay, jadi kosong tambah 5 kita akan dapat 5. Macam itulah. Jadi dia kata 5 minit berikutnya dia lajunya berkurang selama 25 minit. Lajunya berkurang sehingga menjadi 25 kilometer per jam. So kat sini 25. Count. Okay, so dia kata 5 minit seterusnya. Maksudnya kat situ dia tambah lagi 5 minit. Pasal apa dah hang lah. Okay, maksudnya kat sini dia tambah lagi 5 minit. Dia tak nak terima lah cikgu punya ni. Okay. Dia tambah lagi 5 minit. So 5 tambah 5 jadi 10. Okey, apa berlaku pada 5 minit seterusnya? Okey, kenderaan bergerak kenderaan bergerak dengan laju seragam 25 kilometer per jam. Okey, maksudnya kat sini laju seragam adalah kenderaan tu steady sahaja 25 kilometer per jam. Semua ni dia bawa jam kod 25. So, okey. Okey, seterusnya dia kata 10 minit yang terakhir. So kita nak buat macam mana ni? 10 minit yang terakhir. Kita tambah lagi 10. Tambah lagi 10. So 10 campur 10 dekat sini dia akan jadi 20. So 10 minit terakhir dia jadi 100. Lajunya bertambah sehingga menjadi 100 km per jam. So dekat sini dia tiba-tiba jadi kat sini 100. What happened to mine? Hmm, 100. Balik. Okay, so nampak ke 100 ni? Nak cikgu tulis balik. Okay, 200. Astaghfirullahaladzim. Ni cikgu tulis balik. Sekejap now. I have problem with my pen. Okay, 20. Sini dia akan jadi 100. So, okay, sekarang kita boleh draft lah kita punya graf. Okay, sini kosong. So, paksi X, paksi Y. Okay, so paksi X kita namakan sebagai masa dalam minit. Okay, paksi Y.
Okey, paksi Y kita namakan sebagai laju. Okey, sorry. Okey, so kita draft. Okey, kita draft kita punya apa ni paksi. Okey, kat sini. Sebab kotak dia sikit je dia bagi, kita buat satu sajalah. Selang satu. Macam ni. Okey, untuk paksi X cikgu nak letak sifir berapa ni? Sifir 5. Selang 5. 5, 10, 15, 20, 25. Boleh lah. Okey, kat sini pula disebabkan sini selang satu, sini pun cikgu kena selang satu sajalah. Dia kena sama tau. Dia tak boleh lain-lain. Kalau lain kena buat lain. Okey nah. Okey. Yang ni cikgu nak selang 10. Satu kotak 10. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ini cara cikgu lah. Kalau kamu ada cara yang lebih menyenangkan pun boleh terpulang. Okey nah. Okey, so. Nanti 75 macam mana? Tengah-tengah. Ambil kau. Nanti tak nampak pula. Padam-padam balik. So, CV apa nak buat ni? 15. 15 okey tak? Ni untuk paksi Y ni. So, 25, 25, 50, 75. Tambah 25 berapa? Tambah 25 dapat 25, 7, 29. Buat 01. 100. Selang 25 je. Okay, fine. 1, 2, 3, 4. Okay, so untuk paksi Y, cikgu akan selang 1. Cikgu padam balik sebab nanti jadual kita tak nampak. Okey, cikgu akan pakai sifir 25 lah. Sebab bila cikgu tambah tadi kat sini kan. Dia ada sifir 25 ni ada semua nombor-nombor yang kita nak pakai. So cikgu pakai sifir 25 ataupun satu kotak nilai dia 25. So sini 25, 50, 75, 100, 120. Cikgu terpaksa pakai kotak kecil-kecil lah sebab paksi X ni beza kotak dia hanyalah 1. And then after that kita plot lah. Okay, yang plot yang pertama adalah ni cikgu padam Okay, ini adalah graf yang pertama. Okay, graf yang pertama adalah 0.75. So, kita letak kat sini. Okay. After that, 5.25 dekat sini. Sorry. Okay, 0. Macam mana dapat plot yang pertama? Okay, paksi X ni ada 0. Okay, sini kan 0. Lepas tu Y adalah 75. So kita naik atas. Tek. Sini. Tindik kat sini. Okey. Yang kedua pula, kotak yang kedua. Okey, paksi X 5. 5 kat sini. Lepas tu dia naik 25. Tek. Kat situ. Okey. Yang ketiga adalah paksi X 10 di sini. Lepas tu paksi Y dia naik sini 25. So pun betul juga. Betul. Okey, yang keempat dekat sini. Okey, paksi X dia 20. Lepas tu dia naik 100 dekat sini. So plot situ. Okey, faham tak
cara baca graf. Kita baca pasti X dulu tau, baru pasti Y. Pasti X kosong, sini kosong baru naik 75 naik kat situ. Pasti X 5, pasti Y 25, baru kita naik atas 25. Macam tu. Okay nah. Lepas tu kita plot sampai habis. After kita dah plot sampai habis, kita ambil kertas gerak, kita ambil kita punya ruler. Okay, ambil pensel kamu, kita lukis. Macam tu. Ambil pensel tau, jangan pakai pen. Nanti kalau salah nanti dia tak lawa dah, kena liquid. Dalam exam pun kena pakai pensel tau buat graf. Kenapa aku punya ruler dia sengit. Tak boleh baca lah pula situ, tak apa. Sini boleh. Kosong. Lepas tu cikgu garis dekat sini. Okey, dah jadi. Supposedly macam tu lah. Dia turun bawah sebab lajunya berkurang. Lepas tu kita ada garisan. Garisan berdata macam ni. Okey, sebab lajunya seragam bagi setiap minit. Lepas tu dia meningkat kepada minit seterusnya. Tiba-tiba dia laju. Cikgu rasa soalan ni dia masuk highway, lepas tu highway tu jam. Itu soalan D. Okay. So ni adalah soalan B dan D. So kalau kamu dah faham, cuba kamu buat soalan A dan C. Senang sahaja. Caranya adalah seperti di sini. Okay nah. Memang kelas apa tu nama jadual ini dia baris sangat sikit. Tapi kalau range dia besar. Macam contohnya soalan A ni. Okay, range dia 0 sampai 30. Tapi kamu boleh besarkan range dekat sini. Tak semestinya kena tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tak semestinya. Kamu kena cari, besarkanlah. Mungkin sini boleh tak 5, 10, 15, 20, 25, 30. Contoh. Sebab kita nak cari nilai di antara 0 hingga 30. Tak pun kalau kamu confuse, kamu boleh ambil dua nilai. Antara 0 ataupun 30. Itu pun boleh. Kita pulang pada diri sendiri. Okey, cuba buat A dan C. Okey, seterusnya yang cikgu nak ajar adalah berkaitan kita nak cari jarak. Okey, 2.2.2 membuat perkaitan antara luas di bawah graf laju masa dengan jarak yang dilalui dan seterusnya menentukan jarak. Okey, yang pertama, nilai luas di bawah graf laju dan masa adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui bagi tempoh masa yang sama. Dia kata apa? Nilai luas di bawah graf adalah sama dengan jumlah jarak yang dilalui. Maksudnya kat sini, untuk graf laju dan masa, untuk mencari jarak, kita akan cari menggunakan luas. Kalau macam graf jarak dan masa, kita pakai formula kan? Okey, untuk graf laju ini, laju masa ini kita akan pakai luas. Luas yang biasa kamu akan nampak adalah yang pertama luas segitiga. Apakah luas segitiga? Tahu tak bentuk segitiga? Tiba muncul lah. Ini adalah bentuk segitiga. Segitiga. Okey, formula dia sama sahaja kita belajar dari dulu lagi. Luas segitiga adalah adalah 1/2 darab B darab T. Apa B tu?
Oh. Okey, masuk dia kat sini 1/2 darab panjang darab lebar. Sama je lah macam kamu buat. Sini dia punya panjang. Ini ni punya panjang, ini dia punya lebar kan, betul tak? Okey, kalau dalam graf, pakailah formula tu. Dia kata kat sini B sebab sini B, atas ni adalah P. Sama je. Okey. Seterusnya ini adalah segi 4. Jadi luas segi 4 adalah panjang darab lebar. Sini panjang, sini lebar. Sama saja. Okey, 2. Dah ada 2. Lagi satu dah ada 2. Ini tu segi 4 lah. Okey, lagi satu yang jarang-jarang kita jumpa tetapi selalu digunakan. Okey, adalah trapezium. Okey, ini bentuk trapezium. Saya cari tak jumpa. Tapi trapezium kamu selalu akan pakai adalah trapezium bersudut tegak. Dia macam segi 4. Dia merupakan gabungan segi 4 dan juga segi 3. Pasal apa? Jom tengok kat sini. Sini segi 4, sini segi 3. Dia hasil gabungan. Okey. Kalau nanti kamu akan selalu nampak dia secara menegak. So kalau cara menegak, dia punya bentuk dia macam ni lah. Sana kalau biru pula. Bentuk dia macam ni. Hilang pula. Aku nak panas sikit je. Gitu. Okey nah. Ini segi 4. Ini segi 3. Nama dia adalah trapezium. Okey nah. Nak cari luas trapezium adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. Okey, kat mananya perginya? Okey, A dan B. 1/2 darab kan? Darab A dan B. A atas ni, B bawah ni. A dan B tu panjang je lah. Ni panjang ni berapa cm, panjang ni berapa cm. A dan B. Okey, T tu ambil tang mana? T tu tang sini. T, itu T dia. Okey nah. Okey. So kita ambil contoh lah. So contoh 7. Kita buat contoh. Ini kena hafal lah. Ini tak ada masalah. Dia kecil kita hafal. Ni masalah ni. Ini kena ingat lah. I'm not sure lah dekat formula dia ada kasih ke tak. Luas trapezium. Masa ada kot. Tak sure. Okey. Contoh 7. Graf laju yang masa di sebelah mewakili gerakan satu zarah dalam tempoh 10 saat. Hitung jarak yang dilalui objek dalam tempoh 5 saat pertama. So dia nak 5 saat yang pertama, dia adalah berada di kawasan ini. 0 sampai 5 kan. So dia nak ni. Jarak untuk kawasan ni. So jarak apa yang cikgu tengah lorek warna kuning tu? Dia bentuk apa tu? Bentuk dia adalah dalam bentuk segi 3. Gitu kan bentuk dia macam ni. Ya Allah, saya ingatnya aku lukis. Macam tu. Kan? So kita pakailah formula segi 3. Okey. Formula segi 3 adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Kan? Okey, so kita kena pastilah mana panjang mana lebar. So panjang dia adalah cuba tengok sini 0 sampai 5. Jadi sini 5 lah. So tinggi pula. Tinggi dia 0 sampai 16. So 16 lah. Kan? Masuk je dalam formula. 1/2 darab panjang kita 16, lebar kita 5. Sama dengan tekan kalkulator.
Mana on aku? 1/2. Okey, darab. Cikgu punya yang ni 1/2 dia takut ni lah. Takut terjadi. Cikgu buat. Takut nanti dia kira lain. Calculator ni format lama. Okey, 1/2 darab 16 darab 5. So dia akan jadi 40. Jawapan dia jaraknya adalah 40 kilometer gitu. Okey nak? Okay, next. Dia padam dekat graf ni. Okay, next. Dia kata adalah B, objek yang bergerak dengan laju seragam. So, kita kena cari objek yang bergerak laju seragam. Yang mana yang bergerak laju seragam? Yang ni. Cikgu berwarnakan dia, highlightkan dia dengan warna kuning. Okay, cuba kamu tengok. Bentuk dia bentuk apa ni? Bentuk segi 4. Kan? So, bentuk segi 4. So, kita pakailah formula segi 4. Formula segi 4 kita adalah panjang darab lebar. Macam itulah. Nampak tak? So, kita nak cari dia punya lebar. Panjang. Dia punya panjang dulu. Panjang dia hak ni kan? Okey. Mula daripada 0 hingga 16. Jadi, panjang dia adalah 16. Sebab 16 tolak 0. 16 tolak 0 kita dapat 16. Okey, so kita nak cari dia punya lebar. Cikgu zoom Okey, lebar dia adalah 7 dengan 5. Sini 7, sini 5. So nak tahap yang ni, kena tolak lah. 7 tolak 5, kita akan dapat 3 kan. So sini 3. Faham tak? Jadi, kita punya laju, kita punya jarak, masukkan kita punya nombor ni dalam formula dia lah. Formula dia adalah panjang darab lebar kan. So 16 darab 3. Dapat berapa? 16 darab 3. 48. Jarak dia 48 saat. Bukan. Jarak dia 48. Okay, so next dia kata 3 saat terakhir. Ni sedikit sikit lah sebab kat sini 3 saat. Macam mana nak cari 3 saat terakhir? So, kita tengok kat sini. Okay, 3 saat terakhir maksudnya the last 3 second lah. Betul tak? Okay, so macam mana kita nak cari 3 saat yang terakhir? Kita tengok nombor yang terakhir kita. Apa saya aku tak boleh highlight? Ya Allah. Tak maaf dia semua. Okay. Okay, kita tengok kat sini. Nombor ni 10 kan? Okay, sebelah 10 ni nombor berapa? Nombor 7. Okay, 10 tolak 7. Berapa masa dia kat situ? Nak padam ni. 10 tolak 7. 10 tolak 7 kita akan dapat 3. Maksudnya kat sini, masa daripada 7 ke 10 ini adalah 3. Itu adalah 3 saat terakhir. Okay, nak? Maksud dia nak 3 saat yang terhujung kat situ. So kita ambil dekat area sini lah. Area itu adalah area. Bentuknya bentuk apa tu? Bentuk trapezium. Inilah bentuk trapezium. Okay, nah bentuk seperti itu. Okay, so kita lukislah dekat kamu punya C. Okay, nah.
Okey, sini 3 saat. Okey, baik. Okey, sekarang ni kita nak tahu pula. Ini tinggi dia tau. Okey, kita nak tahu pula. Okey, nilai untuk A. Ni A. Okay, nilai yang atas sini. Kita tengok 0 hingga 16. Okey, nilai kat bawah ni pula berapa? 0 hingga sini berapa nilai dia? 20. So, pakai formula dia. Formula dia adalah 1/2 darab A tambah B darab tinggi. So, macam mana kita nak isi? 1/2. Okey, A ni kat mana? A dia dekat sini. Ini A. Berapa tu? 16. Tek 16. 16. Okey, tambah. B dia kat mana B? B dia 20. Ini B. So 20. T dia yang mana T? Ini T. So T dia 3. Macam tu lah. Okey, so kita masuk sahaja dalam formula. 1/2. Ni cikgu punya kalkulator lama. So takut nilai dia berubah. Cikgu letak kurungan lah siap-siap. Darab 16 campur 20. Darab 3. Kita akan dapat 54. Jarak dia lah 54. Okey. Okey, so D. Okey, D dia nak apa? Dia nak jarak untuk 10 saat. 0 hingga 10. Maksudnya dia nak jarak semua ni sekali. Macam mana? Takkan nak kira balik? Tak payahlah kira. Kan kita dah buat satu-satu. Tang mana kita buat? Dekat sini. Mula-mula jarak 0 sampai 5 kan dah ada. Jarak 5 ke 7 kan dah ada ni. Jarak 3 saat yang terakhir 7 hingga 10 kan dah ada. So untuk 10 saat tu kita ambil sahaja nilai ni dan kita tambah. Ambil sahaja. Jadi untuk jarak 10 saat kita ambil lah 40 tambah 48 tambah 54. And then kita akan dapat ambil kalkulator. 40 tambah 48 tambah 54. Kita akan dapat 142. Okay, macam tu lah nak jawab. Okay, boleh? Okay, then kita masuk latihan 6. Okay, kita jawab. Cuba masuk latihan 6. Kita jawab satu soalan. Okey, seterusnya latihan 6. Graf laju masa di bawah menunjukkan perubahan laju suatu zarah dalam masa 10 saat. Maksudnya, graf ini mengambil masa 10 saat. Maksimum masa dia 10 saat. So, diminta hitungkan jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah tersebut. So, macam mana? Apa maksud dia? Maksudnya Maksudnya kat sini dia nak jarak ke semua sekali. Ni. Sebab dia tak cakap dia nak awal ke akhir ke kan. Jadi dia minta dia nak jarak sahaja semasa zarah tu berlaku. So dia nak dia nak jarak bagi 10 saat. Itu maksud cikgu. Okey, so kita kena buat satu-satulah. So 0 sampai 4. Masa 0 sampai 4 ini dalam bentuk segi 3. Okey, so kita buat satu-satu. Masa 0 hingga 4. Okey, ada segi 3. Okey,
So kat sini kita punya lebar 4, tinggi kita berapa ni? Kosong sini 12. So sini 12 lah. 4, 12. Formula dia adalah 1/2 darab panjang darab lebar. Jadi masuk saja dalam formula lah. 1/2 panjangnya adalah 12, lebar dia adalah 4. Kira pakai kalkulator. Sini pakai kalkulator je sekarang. 1/2 darab panjang 12 darab lebar 4. Kita akan dapat 24. Okey, seterusnya. Jadi serta cikgu. Okey, seterusnya kita kena buat masa untuk 4 hingga 8. Okey, masa 4 hingga 8 adalah inilah. Okay, balik. Okey, itu dalam bentuk apa tu kalau kamu tengok? Itu adalah bentuk segi 4. Okey, kita cari dulu. Okey, dia punya panjang dekat kawasan ni. Macam mana kita nak dapat? Tolak saja nombor besar, tolak nombor kecil. 8 tolak 4, kita akan dapat 4. So, lebar kat sini 4. Tinggi dia 12. Pasal apa cikgu tengok kat sini saja? Pasal sini kosong. 12 tolak kosong dapat 12. Sebab itulah. Okey. So kita masuk saja dalam formula kita. Formula kita untuk segi 4 adalah mana ada panjang ni? Okey. Setengah tak ada. Okey, panjang darab lebar. So panjang adalah 12, lebar adalah 4. Jadi 12 darabkan dengan 4, kita akan dapat 48. Kina. Okey, seterusnya adalah masa seterusnya adalah di kawasan ini. Ini segitiga ni. Buat satu-satu tak apa. Okey, masuk 8 hingga 10. Tu adalah bentuk segi 3. Okey, kita cari dulu panjang bawah ni. Macam mana nak dapat? Ambil nombor besar tolak nombor kecil. 10 tolak 8 kita akan dapat 2. Tinggi dekat sini pula. Sini kosong, sini 12. Jadi 12 lah. Masukkan dalam formula. 1/2 darab panjang darab lebar. Jadi 1/2 darab dengan panjang 12 darab dengan lebar 2, kita akan dapat 12. Nah. So balik pada soalan. Soalan nak suruh kita buat apa? Hitung jumlah jarak. Allah Akbar. Besar kerah ni. Hitung jumlah jarak kan. So kita dah dapat dah jarak bagi ketiga-tiga bentuk tadi kan. So tambah. Tambah saja. Ya Allah, aku tak ada tempat nak buat cerita kat sini. Okey, so tambah sahajalah. 24 kita dapat, lepas tu tambah 48 and then tambah 12. Lepas tu kita dapat berapa? 24 tambah 48 tambah 12. Dapat 84. Ni dia nak jumlah jarak. Okey. Okey, B. B, hitung jarak dalam M yang dilalui dalam tempoh 5 saat yang pertama. Okey, so kat sini 5 saat pertama. Kat mana 5 saat yang pertama? Cuba tengok kita punya graf.
Dia nak 5 saat yang pertama. So kat dalam graf ni, kita ada 4 saat yang pertama saja. So untuk cari 5 saat yang pertama, kena plot sendiri. Kena lukis sendiri. Katakan 5 saat pertama dekat sini. Okey nah. Tetapi cuba tengok, kita dah dapat dah untuk 4 saat pertama. Jadi value dia kita ambil lah yang ni. Yang ni kan kita dah dapat kan. Okey, kiranya ni settle. Yang tak settle lagi adalah bahagian yang 1 saat seterusnya. Okey, ini dalam bentuk apa tu? Ni dalam bentuk segi 4. Itulah segi 4. So, kita lukis segi 4. Okey, berapa segi 4? Cari kawasan segi 4 yang dekat sini. Sini 5, sini 4. Jadi jarak dia adalah 1 sebab 5 tolak 4 sama dengan 1. Jadi sini 1 lah. So, sini 1. Okey, dia punya panjang adalah 12. So letak dalam formula. Okey, formula segi 4 adalah panjang darab lebar. So panjang 12, lebar 1. So 12 darab 1, 12. Kan? Okey, so sekarang ni dia nak kita kena jumlahkan. Jumlahkan jarak 5 saat pertama. So, 4 saat pertama dah dapat had tadi 24. Lepas tu kita tambah pula lagi 1 saat lah, itu 12. Jadi jawapannya adalah 24 tambah 12, kita akan dapat 36. Nak? So maksud dia kat sini jarak antara 0 sampai 5 yang cikgu lukiskan tadi ni, yang cikgu plotkan sampai kat sini. Jawapan dia adalah 36. Ni yang berwarna biru ni. Boleh tak? Okey, so kalau kamu dah faham yang cikgu terangkan, boleh buat soalan 2 dan juga soalan 3. Okey, nanti cikgu akan bagi jawapannya dekat grup. Okey nah? Itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih.